Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Apa khabar semua? Saya harap hari ini semua berada dalam keadaan baik. Saya hari ini mengambil keputusan untuk berselang-seli satu hari tak ada live. Dalam kita bulan Ramadan ni sudah pastilah masa menceburi kita, dan sahabat-sahabat pun banyak dengan ibadahnya, dengan urusan dengan family dan sebagainya. Maka kita mengambil keputusan untuk bergila-gila. Satu malam kita buat live, satu malam kita tak buat live, InsyaAllah saudara. Malam ni kita nak kupas tentang kempen pemilihan UMNO yang sudah pun bermula. Walaupun belum tentu lagi sama ada pemilihan UMNO akan dilaksanakan pada tahun ini ataupun tidak. Namun ada seorang calon, kita tak pasti sama ada calon jawatan presiden ke, timbalan presiden atau naib presiden. Tetapi saya nak ucap tahniah kepada Tan Sri Anwar Musa yang telah pun memulakan kempen. Walaupun dia menteri wilayah, dia telah memulakan kempen beliau di Kedah, sudah memulakan kempen beliau di Sabah, dan hari ini berada di Kelantan. Dan Kelantan ni pula dia pergi daripada satu daerah ke satu daerah. Walaupun ada setengah-setengah daerah tu PKPP. Ini satu keistimewaan bila kita menjadi menteri wilayah. Tak ada orang boleh mengancam kita kerana tidak mengikut SOP dan sebagainya. Bebas. Namun bagi saya, apa yang dilakukan oleh Tan Sri Anwar Musa ini bukan hanya untuk kempen pemilihan UMNO, namun untuk kempen bagi pihak Tan Sri Muhyiddin untuk memastikan bahawa mereka-mereka yang tidak disukai oleh Tan Sri Muhyiddin ditolak di dalam pemilihan UMNO yang akan datang. Dan yang datang ni pun saudara, saya dikabarkan ketua bahagian ada yang dapat 4,000, ketua wanita pemuda ada yang dapat 2,000. Dia ada buah tangan, sagu hati. Alhamdulillah lah. Kita ucap terima kasih lah kerana Tan Sri Anwar Musa ni bermurah hati membantu ketua-ketua UMNO bahagian, membantu ketua-ketua wanita bahagian. Cuma kalau boleh tu bagilah lebih sikit. Bagi lebih sikit. Sebab yang ketua-ketua bahagian dengan ketua wanita bahagian ni nak jaga ramai orang. Kalau 4,000 tu apalah sangat. Tapi setidak-tidaknya kita ucap terima kasih kepada dia. Ada jugalah dia bagi banding orang lain tak bagi. Kan? Ada yang jadi menteri juga, tapi simpan je, kemot je duit dia. Yang itu lagi bahaya. Jadi kurang-kurangnya baguslah Tan Sri Anwar Musa ni dah memulakan kempen untuk pemilihan UMNO ni nampaknya. Walaupun dia kempen sekali untuk orang yang bukan berada di dalam UMNO. Cuma persoalannya yang lain ni tunggu apa? Yang itu je. Kan? Kalau kita bising-bising Tan Sri Anwar Musa bergerak pun, kalau kita pun tak gerak-gerak, kita tak boleh salahkan dia orang. Sebab dia orang ada kekuatan, dia orang ada kekuatan keuangan, dia orang ada kekuatan macam-macam. Kita tak boleh salahkan dia orang bila dia orang ni ada kemampuan untuk bergerak dan ada kemampuan untuk memberikan bantuan Ramadan ke duit raya ke kepada ketua-ketua bahagian ataupun kepada ketua-ketua wanita dan pemuda dan apa semualah, puteri semua. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Barang siapa yang ada sebarang pertanyaan, bolehlah mengajukan soalan anda kepada saudara Zack. 012 370 5374 012 570 5374. Okey. Okey. Bukan rasuah. Kalau orang-orang yang pro Muhyiddin dia buat apa pun tak rasuah tuan-tuan. Ini je senang. Kalau orang-orang UMNO buat rasuah. Kalau orang yang pro Muhyiddin buat, pro Pakatan Harapan buat,
Pro PH 2.0 buat, semua bukan rasuah. Bukan rasuah tuan-tuan. Ini sumbangan namanya. Sumbangan. Walaupun definisi sumbangan ni pun ada dua. Kalau orang tu menentang Muhyiddin Yassin, maka sumbangan ni boleh dicukai. Betul. Tapi kalau orang tu tak menentang Muhyiddin Yassin atau menentang Atok, orang tu bebas. Dia boleh sumbang kat mana-mana. Semua mahram pun tak ada masalah. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum Datuk. Okey, ni Waalaikumsalam. semalam ada tular di media sosial satu gambar di mana Hishamuddin Ya. dengan bangganya mempamerkan gambar dia bersama dengan pemimpin-pemimpin daripada BN seperti MIC, MC. Agak-agak Datuk lah apa sebenarnya yang cuba dilakukan oleh Hishamuddin ni. Kita tak boleh main agak lah. Tetapi bila dia orang ni sama-sama boleh tunjuk gambar bersama, dalam erti kata lain, mereka ni sebenarnya mencabar Presiden UMNO lah. Nampak macam bangga. Mencabar, yelah, mesyuarat BN, MIC tak nak datang, MCE tak nak datang, kan? Mesyuarat dengan Hishamuddin yang pro kepada Muhyiddin, mereka datang. Tak apa. Sabar ada batasnya, kan? Tak kisah, biarkan Luncai terjun dengan labu-labunya. Jangan risau. So, Dia ada hari pembalasan. Okey. Okey, soalan seterusnya Tok. Sedekah, betul sedekah. Okey, hari ni ada tular di WhatsApp group semua yang keputusan Majlis Presiden Perikatan Nasional berkenaan dengan pembagian kursi bahawa PAS akan bertanding 70 parlimen manakala PBBM 100, UMNO BN plus GPS 52 di PR15. Jadi kenapa benda ni berlaku? Macam mana dia boleh keluarkan benda ni semua ni? Betul ke dia orang keluarkan? Tak tahu lah Tok, benda ni tersebar kan. Jadi tak tahu lah. Saya rasa kita anggap sebagai benda tu suatu fitnah lah. Sebab UMNO ni hebat-hebat UMNO pun, UMNO hanya bertanding di kursi Melayu. Dan ada kursi UMNO, kursi Melayu pun kita bagi ke MCA, bagi ke MIC, kan. Betul. Kita pun tak ada tamak sampai nak bertanding sampai 170 kursi. Lepas tu baki tu nak bagi kat UMNO dengan BN. So bagi saya lah, saya rasa dakwaan tu tak betul. Tak betul. Kalau dakwaan tu betul, saya nak beritahu UMNO pada ketika dia paling kuat pun, dia cuma bertanding 122 kursi. Kan, takkan lah Muhyiddin Yassin ni hilang akal nak bertanding 100 kursi, nak bagi PAS 70 kursi. Nak suruh PAS bertanding kawasan China dengan India ke? Kan? So UMNO ni nak tanding kawasan mana? So jangan indah lah benda tu. Benda tu tak betul. Ya. Okey Dok, dengan perkembangan terbaru politik negara kita di mana Mahathir mengatakan bahawa beliau bersedia menyertai Perikatan Nasional. Okey, apakah pendapat Datuk atau pandangan Datuk yang UMNO perlu lakukan sekarang bila dia dah bagi hint macam tu? Dia UMNO ni tak payah tunggu Mahathir ni nak pergi ke mana pun. Kan? Kita mesti ada kita punya prinsip yang tersendiri. Kalau misalnya perwakilan dah beri mandat untuk kita tidak bersama dengan PPBM dalam pilihan raya umum yang akan datang, dan perwakilan sudah beri mandat kepada Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menarik balik, memilih masa yang sesuai untuk menarik balik sokongan kepada Bersatu. Kan? Maknanya tidak lagi menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Maka segerakanlah buat kerja tu. Cuma buat masa ni kita tidak tahu apa yang sedang difikirkan oleh Datuk Zahid. Mesti ada perkiraan beliau bila masa yang beliau rasa sesuai. Cuma macam saya cakap, masa sedikit mencemburui kita. Lagi lama kita menarik sokongan kita terhadap Muhyiddin,
lagi banyak kehilangan, lagi banyak kemusnahan ke atas UMNO, dan lagi dalam mereka tanam kita. Jadi kita harap, kita tak boleh nak cakap apa, sebab perkiraan apa yang sedang difikirkan oleh Datuk Zahid ni hanya dia saja yang tahu. Mesti ada perkiraan-perkiraan yang menyebabkan beliau masih lagi belum. Tapi pada pandangan peribadi Datuk, Datuk Seri Zahid harus bertindak segera, Datuk. Jangan tunggu lagi dah. Kena buat sesuatu yang... Kalau tanya pandangan peribadi saya, tidak sepatutnya kita ada hubungan dengan PPBM in the first place. Okay. Kalau dulu dia orang yang dengar cakap saya, tak adalah jadi macam ni. Betul. Tapi tak apalah. It's better late than never. So, biar lambat lah. Okey, Dok. Ni Najib hari ni dia diserbu, Dok. Dok, diserbu di pasar Ramadan Najib seperti superstar. Alhamdulillah. Semua orang nak ambil gambar, semua orang nak berselfie dan sebagainya. Dia pergi pun tak beritahu kita kan. Kita pun nak pergi tengok juga. Tapi Perdana Menteri kita sebaliknya pula, malah dikatakan telah dibu, diejek dan sebagainya. Jadi adakah ini menunjukkan petanda bahawa Datuk Seri Najib belum diangkat untuk memimpin UMNO semula, kerana dia punya aura tu pergi mana-mana rakyat semua sokong. Kita tak boleh sukat nak angkat Perdana Menteri ataupun Presiden UMNO ni dengan melihat apa yang berlaku dalam Bazar Ramadan. Kau ni pun satu-satu lah. Apa yang banding-banding kan? Ya betul. Tak ada. Kita kalau nak bandingkan, kita kena bandingkan apple with apple. Pertama kita kena cakap siapa yang mampu mentadbir ekonomi negara dengan baik. Dalam banyak-banyak Perdana Menteri, Datuk Najib yang pernah membawa Malaysia pertumbuhan ekonomi nombor 3 terbaik di dunia 2017. 5.9% berbanding dengan GDP. Yang pernah berjaya mengukuhkan kembali mata wang kita setelah kita berhadapan dengan kejatuhan harga minyak dunia 2014 September. Lepas tu kita kena serang pula. Bukan serang lah, bila mana Donald Trump bertanding pilihan raya, dia membuat janji dia dia akan naikkan interest rate di Amerika. So bila dia menang je penghujung bulan 2016 Disember, pelabur-pelabur yang simpan duit kat Malaysia semua jual balik ringgit, beli balik US dollar, dan menyebabkan kejatuhan harga ringgit jatuh. Datuk Najib berjaya mengukuhkan kedudukan ringgit dengan membawa masuk foreign direct investment 154 bilion daripada negeri China. Dia pergi pula ke mula-mula tu 145 bilion. Lepas tu dia pergi negeri India 154.8 bilion. Dia tanda tangan perjanjian. Hanya 7 bilion je Malaysia melabur ke India. Yang lain India melabur ke Malaysia. Dia berjumpa dengan King Salman, datang ke Malaysia. 31 bilion lebih untuk rapid pengerang. Kemudian dia pergi balik ke negeri China. Dapat lagi pelaburan di bandar robotik di Johor. 31.5 bilion. Jerman, France, Singapura, semua orang mencurah-curah. Itu sebab dia tak perlu pun tambat ringgit Malaysia, kedudukan mata wang kita dapat dipulihkan. Daripada awal 2017 sehinggalah dia jatuh pada kita tengok bagaimana mata wang kita mencanak naik. Begitu juga dengan bursa saham Kuala Lumpur. Zaman dia paling tinggi dalam sejarah. 1886 mata. Kan? Dari segi defisit semenjak dia ambil alih pada 2009, defisit negara negatif 6.7%. Dah lebih kurang sekarang ni. Lepas tu dia improve. Defisit ni maknanya kita belanja lebih daripada pendapatan kita. Sehinggalah 2018 patutnya 2.8, tapi diranapkan oleh Pakatan Harapan. So banyaklah. Banyak lagi indeks-indeks lain yang boleh kita jadikan kayu pengukur bagaimana Datuk Seri Najib berjaya mengukuhkan ekonomi Malaysia. Dia memulihkan hubungan diplomatik dengan banyak negara. Dia
perkemaskan hubungan diplomatik dengan negeri China, dengan Amerika, dengan India, banyak negara. Dan ini secara tak langsung membantu mereka-mereka yang berada dalam industri kelapa sawit, mereka-mereka yang berada dalam industri getah. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat industri otomotif kita juga berkembang dengan pesat, dengan pergabungan Proton dengan Geely. Kan? Yang hari ini kita lihat Proton hari ini partner kita ialah orang yang menghasilkan kereta paling selamat di dunia, Volvo. Orang yang menghasilkan kereta paling selesa di dunia, Mercedes-Benz. Sebab Geely adalah merupakan pemegang saham terbesar Daimler Chrysler. So kalau nak dibandingkan, itu bandingan kita antara Najib Razak, Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad, kan? Jauh beza, terlalu jauh, kan? Begitu juga tidak boleh dinafikan bahawa populariti Datuk Seri Najib bukan hanya di pasar Ramadan. Kau ni, ada kau kata lantik dia jadi PM sebab pasar Ramadan. Bukan. Mana boleh. Aura dia, kau tengoklah, setiap kali ada pool, termasuk pool yang dibuat oleh saya sayang Tun Dr. Mahathir, pool hancur, kan? Semua menyokong dia, kan? Tapi yang paling besar sekali utusan Malaysia lah. Sebab ramai orang Melayu, utusan Malaysia. Kalau kita tengok pool yang dibuat oleh Sok Khabar Cina pun macam tu juga, sama juga. Dan hari ni tak payah cerita lah orang-orang Cina di KL, orang Cina di Pulau Pinang pun kata Najib still the best. Dan hari ni mereka dah mula merindungi zaman Najib. Aku paling suka bila orang Cina, orang India dah mula cari Datuk Najib. That is a good sign. That's a good sign. Itulah sebabnya mereka macam mana pun kena kuburkan Datuk Seri Najib dengan menggunakan income tax yang tak masuk akal, kan? Dengan cuba memenjara dia menggunakan kes-kes dia di mahkamah. Yang dalam hari ni kita dapat tahu amat menyedihkan, mereka tidak mahu, pihak Amerika tidak mahu bekerjasama untuk memberikan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan penglibatan Zeti Akhtar Aziz. Sebenarnya Zeti dan Jolo sudah bersekongkol sebelum kewujudan 1MDB lagi. Mereka dah bersekongkol, duit dah masuk dalam akaun Taufik Aiman dan juga Aiman Aziz. Aziz Taufik. Ketika TIA lagi. Jadi mana datangnya Datuk Najib pula yang dijadikan kambing hitam? Amat-amat tidak logik. Okey, ramai netizen Datuk yang mempertikaikan pelantikan Timbalan Menteri Pelancongan sebab di ketika ini media juga mengatakan bahawa itu bukti bahawa kerajaan tak ada duit. Bukti. Itu bukti kerajaan tak ada duit. Tak, maksud saya nak tanya, adakah ini ada kaitan dengan scheme of things yang Muhyiddin biasalah. Walaupun kerajaan tak ada duit tapi tetap melantik juga seorang. Kerajaan tak ada duit. Itu sebabnya kerajaan daripada bulan 1 sampai bulan 3 meminjam 54 bilion. Cuma persoalan dia, 54 bilion tu pergi mana? Kan? Yang menjadikan kita ni rasa kecewa kerana 54 bilion tu pergi ke benda yang tak berfaedah untuk negara. Lebih kepada mereka yang berfaedah untuk kroni-kroni mereka. Yang ini agak menyedihkan kita lah sebenarnya. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tok, angka COVID ni sejak ke 2-3 hari ni tak ada apa-apa perasan. Semakin meningkat Tok. Angka COVID ni semakin meningkat sejak beberapa hari ini. Adakah perkembangan ini Muhyiddin akan cuba memohon untuk melanjutkan darurat Datuk?
saya nampak yang lebih dekat lah. Janganlah tunggu sampai bulan 8 ni cerita sekarang nak cerita kan. Saya nampak lebih kepada nak memastikan kita semua akan beraya di Kuala Lumpur kan. Jadi bersiap sedia lah bila angka-angka naik ni, maknanya tak adalah cuti raya, tak boleh kampung lah kita. Itu je lah yang dia nak cuba buat. Itulah. Mana dia ahli-ahli jawatankuasa darurat tu? Tak pernah tengok pun dia orang ni mengeluarkan statement-statement sejak pelantikan dia orang sampai ke hari ni tu tak ada langsung kata apa dengar daripada dia orang mengatakan bahawa darurat. Kau rasa jawatankuasa tu yang mentadbir negara? Kau masih percaya jawatankuasa tu wujud? Tak adalah kan. Dia buat jawatankuasa Dia orang mentadbir negara. Tak ada. Jawatankuasa tu hanya prasyarat. Sebab dulu bila kita isytiharkan Mageran 1969, pada ketika itu sebuah jawatankuasa telah diwujudkan dan Timbalan Perdana Menteri ketika itu Allahyarham Tun Abdul Razak telah dilantik menjadi pengurusi jawatankuasa tersebut. Tuan Abdul Rahman berehat. Kalau misalnya jawatankuasa itu berfungsi, maknanya Perdana Menteri kena berehat. Jadi itu hanyalah boneka je lah, macam gimmick je lah. Jangan. Ada 100,000 denda. Denda darurat. Okey, jangan lah. Okey Tok, kita tukar cerita sikit. Okey, kali ini berkenaan dengan inisiatif yang dibuat oleh Tun Faisal semalam tu Dia buat inisiatif, dia panggil Datuk Zaid Hamidi untuk sama-sama dengan dia membuat sumpah laknat di surau, tak silap saya di PWTC lah tu Tapi malangnya Datuk itu aku dah buat tahun 2004 lagi. Tapi malangnya Datuk Sri Zahid Hamidi tak datang. Tapi dia ada bagi ulasan lah. Dia mengatakan bahawa dia nak cuba buktikan yang dia ni tak ada fitnah lah dan sebagainya kan. Jadi apa pandangan Datuk, niat sebenarnya Tun Faisal ni cuba buat, apakah tindakan tu satu tindakan yang betul? Dia macam ini. Tun Faisal tu dia dituduh lebih kurang sama dengan saya. Macam saya dituduh kerana saya kata Datuk Zahid nak bekerjasama dengan Tun Mahathir. Betul. Kan? Tun Faisal ni pula dituduh memfitnah Datuk Zahid kerana dia kata Datuk Zahid nak kerjasama dengan Anwar. So, kalau saya tengok surat yang pertama tu, kita boleh faham lah kemungkinan besar surat tu ialah untuk political strategy. Maknanya matlamat kita ialah untuk menjatuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin. So, kita faham. Masa tu is a tactical move. Tapi bila video ni keluar, saya berpendapat tidak sepatutnya Datuk Zahid menafikan. Kerana bagi saya tak salah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ucap tahniah kat dia. Kan? Dan keduanya saya merasakan kalau misalnya betul ada usaha untuk kerjasama dengan Anwar Ibrahim, dia kena terus terang lah. Aku rasa dalam keadaan rakyat benci sangat dengan Muhyiddin ni, kalau kita terus terang dengan rakyat, we have no choice but to work together with Anwar. Rakyat boleh terima, cuma sediakah Anwar menjadi timbalan? Kan? Kalau misalnya Anwar tak bersedia menjadi timbalan, dia nak jadi presiden, jadi perkara yang paling terhormat untuk dilakukan oleh Datuk Zahid, dia kena cari sebuah ramai MP daripada BN, tarik sokongan daripada menyokong kerajaan Muhyiddin. Dapat 8 pun 8 lah. So kalau lepas tu kita ke penjara ke apa ke, jangan bimbang. Siapa yang berada di luar, mereka akan usaha untuk kita dibebaskan.
Jangan bimbang. Orang akan pilih UMNO. Macam mana pun orang akan balik semula kepada UMNO. Sebab track record kita kerja dulu macam mana. Orang akan kembali pada UMNO dan kepada BN. Tetapi kita tak boleh goyah. Kita kena firm. Kalau kita nak kerjasama dengan Anwar Ibrahim, bagi ultimatum pada Anwar. Engkau ada 36 kursi, kami ada 43 kursi. You got to accept us as Prime Minister. Kalau Anwar boleh terima, terima. Kalau Anwar tak boleh terima, dia pun akan tetap jadi pembangkang. So kalau dia fikir molek-molek daripada dia jadi pembangkang, baiklah dia lantik kita jadi PM. Cuma masalah dia, kita ada ahli parlimen yang tak solid dengan kita. Tak solid tu, kalau mereka ni tak pasti kita ni akan jadi presiden ataupun tidak. Tapi kalau mereka tahu bahawa UMNO yang akan jadi Perdana Menteri, mereka tahu bahawa mereka akan dilantik balik menjadi duduk dalam kabinet, mungkin mereka akan ikut kita. Betul tak? Yang hari ni menyebabkan mereka ni macam lari tak cukup tanah, macam dah berkiblatkan kepada Muhyiddin ni kerana mereka takut. Kerana kuasa hari ini di tangan Muhyiddin. Kuasa nak menggunakan polis, kuasa nak menggunakan SPRM, kuasa nak menggunakan lembaga hasil dalam negeri di tangan Muhyiddin. Jadi itu sebabnya ramai yang membuat perkiraan. Bila mereka buat sesuatu, mereka kalau nak ambil risiko, there must be a calculated risk. Tak boleh risiko yang maknanya yang terlalu besar sehingga kan boleh jeopardize dia orang punya kedudukan. Kita nak buat macam mana? Dah ini ahli parlimen yang kita lantik kan. So kita hadap je lah. Cuma kalau misalnya Anwar tak ready untuk bagi laluan kita pada Presiden sebagai Perdana Menteri, maka kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Kita tarik diri. Kita stay as opposition sampai election akan datang. Lepas tu gerak solo lah. Kita gerak solo. Lepas menang pilihan raya, jumlah kursi kita lebih banyak daripada parti lain. Kemudian kita tengoklah siapa yang nak kerjasama dengan kita. Kalau mereka semua berpakat tak nak kerjasama dengan kita, maka kita kena redha je lah jadi parti pembangkang. Lebih baik jadi parti pembangkang yang mempunyai ahli parlimen yang ramai berbandingkan jadi kerajaan tetapi ahli parlimen kita asyik kena curi je, lama-lama kita jadi parti yang kecil. Sedangkan kita masih lagi parti yang mempunyai ahli yang teramai dalam negara ni. Okey Tok, ni ada soalan daripada netizen Tok Dia kata minta tolong Datuk Lokman udah sikit tentang suntikan vaksin ketiga Okey, ini suntikan vaksin ketiga? Dah ada vaksin ketiga? Tak, ini CEO Pfizer ni, Albert Bourla ni berkata dalam satu temu bual pada semalam Apa kau nak dengar cakap dia CEO Pfizer ni? CEO Pfizer pun tak ambil suntikan vaksin ni. Itu pasalnya, tapi rakyat Malaysia yang dah ambil kemungkinan kena ambil untuk yang kali ketiga. Jadi nampak sangat macam benda ni daripada awal lagi. Daripada awal lagi. Kita dah cakap dia orang buat vaksin tu supaya kita bergantung pada vaksin tu untuk hidup. Masalahnya sekarang ni dia orang ni menyalahgunakan akta darurat, menyebabkan sebarang pandangan yang kita berikan secara ilmiah akhirnya boleh menyebabkan kita dijatuhkan hukuman RM100,000 denda, penjara 3 tahun. Sesuka hati dia orang. Jadi kita padahal kita bagi hujah tu, kita bagi hujah yang simple. Orang yang mati akibat daripada vaksin ni, orang yang mati kerana COVID dalam negara ni 2.6%, 0.26%, 0.26%. Maknanya kalau 100 orang yang kena tu,
Tak ada seorang Tak ada seorang pun mati. Hanya 0.26 orang. Tak sampai satu kaki orang. tebas je lah. Kaki je. Faham tak? Tapi orang yang apa ni berhadapan dengan kesan sampingan akibat daripada pengambilan vaksin 3.5%. Lebih tinggi. Ya. Kan? Dr. Daham angka pada ketika itu pun dah 25,700 orang yang ada kesan-kesan sampingan. Kan? Dan kita sedih lah kan. Orang yang didapati meninggal dunia selepas mengambil vaksin, kan? Mereka ini sudah pastilah yang ada kuasa untuk isytihar. Dia orang ni punca kematian dia apa? Pihak KKMM juga, kerajaan juga. Boleh tak kita ambil pihak swasta untuk menyatakan punca kematian dia ni sebenarnya ialah sekian. Postmortem tu kan. Tak boleh. Kan? Jadi macam mana? Apa nasib kawan-kawan kita yang sebenarnya ada arahan, walaupun dia orang nak nafikan macam mana pun, aku ada surat. Kalau tak ambil akan dikenakan tindakan tata tertib. So you do not give them choice. Tak ada pilihan. So bila something happen, ialah bukan semua yang kena. Kan? Manakah yang mati akibat COVID ni pun tak ramai. Sekarang dah berapa? 40 orang tu dijangkitan semula. Nurses dengan doktor yang sudah ambil suntikan kedua 40 orang menurut Ketua Pengarah Kesihatan dijangkiti COVID balik. Ni dah 2 kali vaksin. So what's the purpose of taking the vaccine? Hari ni aku bimbang satu je. Semua orang ni nak balik kampung. Hari ni orang ambil vaksin bukan untuk menyelamatkan diri dia. Semata-mata nak balik kampung, semata-mata ada cita-cita nak fly luar negara. So fikir panjang-panjang. Cuma kalau ini hari Kementerian Kesihatan kata kaki tangan kesihatan yang sudah kena COVID selepas suntikan kedua kena COVID 40 orang, maka boleh tak pihak kerajaan ni, saya merayu, tapi tahu aku merayu pun kena juga. Merayu, janganlah kenakan tindakan disiplin kalau dia orang tak ambil. Zalim kalau orang takut nak ambil. Jangan kenakan tindakan disiplin kalau dia orang tak ambil. Kalau tak tahu juga macam mana cara nak mengelakkan ni, datang sini kita bagi ais bambu. Settle. Belum ada orang komplain. Setakat ini hari belum, not even a single complaint. Much more better daripada dia orang punya ni. Tak ada seorang pun komplain. Dah ambil pencegahan kena COVID, tak ada lagi. Ataupun yang dah ambil ubat pemulihan, tak boleh, belum ada lagi. Ada orang yang dah masuk kuarantin 14 hari. Lepas 14 hari dia swipe dia swab test masih ada lagi tau. Lepas ambil ubat kita hilang. So okey lah tu. Okey kan. Tak betul, jangan cerita lama nanti bahaya. Bahaya benda ni. Okey Tok, ini kita pun dah bincang tadi sebelum live tapi banyak sangat orang tanya ni pasal viral yang mengatakan 3 pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib telah digugurkan. Jadi benda ni kalau Datuk ada sumber-sumber yang sahih, boleh tak Datuk sharekan sikit? Sebab ramai yang tanya ni Tok. Saya dah check, tak ada. Saya tanya dengan Raja Anwar tadi dari mana dia dapat benda tu. Dia ternampak posting seseorang. So saya minta dia check balik lah, sebab ialah bahaya lah. Benda yang tak tepat. So tak ada lah Tok? Mana boleh lepas macam tu je. Hari ni hari Sabtu.
Mahkamah mana yang buka hari Sabtu? Magistrat kriminal. Ha? Mahkamah Magistrat Kriminal. Masjid. Nak ambil apa ni? Fake news. Tak, nak ambil reman, mungkinlah hakim boleh datang pergi lokap. Okey Tok, ni ada lagi satu soalan. Hari ni viral aktivis PAS di Terengganu kecewa dengan pemimpin atasan PAS. Ya. Pihak aktivis tersebut telah beramai-ramai isi borang menyertai UMNO. Ini satu perkembangan yang agak inilah agak bagus untuk UMNO lah kan, sebab maknanya Dah boleh ke? PAS. Dah ada ahli UMNO, ada UMNO dah terima ke ahli PAS ni? Terima tak terima tu kita tak tahu. Tapi ini memang tular lah di media sosial. Biasa bila kita duduk dalam satu pakatan, kita tak ambil ahli daripada orang lain. Contohnya lah kawan kita tu nak masuk kan. Oh ya. Cakap nanti dulu. Itu kan. Kalau misalnya betul PAS tidak bersama dengan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang, kan? Masa itulah baru kita buat majlis pencegahan borang. Ustaz kita tu kan. Okey. Alright tu. Rakyat dah mula mengeluh dengan kenaikan harga barang tu. Sangat-sangat melampau kenaikan harga barang ni. Waalaikumsalam. Eh? Tak ada aku baca kat sini. Tapi kerajaan PN seperti tidak ada sebarang usaha untuk membendung kenaikan harga barang ni. Jadi apa pendapat Datuk yang kerajaan perlu buat sekarang ni? Rakyat dah susah. Ya. Ramai yang nak berniaga tapi barang-barang semua naik harga. Ya. Dan bila barang-barang ni semua naik harga, ramai orang menaikkan harga barang dahsyat. Macam Nasib baik sate tak naik harga. naik 2 sen. Kau naik juga ke? 2 sen. 2 sen? Daging. Semua 2 sen. Semua naik 2 sen 2 sen. Aduh. Nampak saya pun dah terima pahala. Tapi tak apalah, saya tak naik harga sate saya. Jadi Malah apa sekarang patut ni, yang kerajaan buat? sekarang ni saya nak beritahu keadaan kat luar sana dahsyat. Harga kacang merah naik. Harga kacang biasa naik. Naik bukan sikit, berpuluh ringgit. Harga minyak naik. Harga minyak tu kalau yang satu paket RM2.5 minyak makan bersubsidi tu lain cerita lah. Kan? Tapi itu pun nampak gaya ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan yang tak layak ambil minyak masak bersubsidi, mereka ambil minyak masak bersubsidi. Ada yang borong. Jadi dalam berhadapan dengan kenaikan harga barang ni, saya nak beritahu satu je lah. Harga barang ni hanya naik disebabkan permintaan lebih daripada penawaran. Bila penawaran tu sikit, permintaan tu lebih, maka ianya akan menyebabkan harga barang tu naik. Namun kerajaan boleh memainkan peranan dengan mengawal harga. Tetapi tak semua benda kita boleh kawal harga. Dan keadaan-keadaan di mana kerajaan terpaksa mengawal harga ni, keadaan yang betul-betul cemas. Contohnya macam harga petrol, kita boleh kawal harga. Harga macam itu hari musim jerebu kan. Harga emas kita kawal harga. Musim Covid kita kawal harga. Maknanya ada harga shilling untuk mes. Tapi harga ikan kembung kita pernah sekali kita kawal harga. Tetapi tidak semua barang kita boleh letak harga shilling. Cuma pengguna kena bijak. Jangan pengguna pergi kedai mamak, dia tengok harga harga Milo naik. Bila harga Milo naik, pergi kedai mamak, Milo satu. Dia order Milo juga. Betul tak? So bila permintaan untuk Milo tu meningkat, dan penawaran dia kurang, secara automatik dia akan naik.
Tapi ada juga yang mengambil kesempatan tu. Itu sebabnya dulu zaman BN kita buat Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Oh. Kalau misalnya harga minyak naik, kan? Tetapi satu shipment hantar barang tu, dia bukan hantar satu beg minyak je. Kan? 1 kilo minyak je. Dia hantar sekali dengan roti, dengan itu, dengan ini je. So, dia punya kenaikan tu sepatutnya hanya 1 sen contohnya. Macam sapi ni. Naik 2 sen je. Betul tak? Tapi disebabkan kau naik 2 sen, aku pula naikkan 20 sen. Betul. Itu adalah satu kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga ataupun Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Maknanya kalau harga kos tu naik 10 sen, peniaga tak boleh naikkan harga barang tu 30 sen. Ianya bertentangan dengan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Itu sebabnya yang paling penting sekali ialah peranan yang dimainkan oleh KPDNKK. Kalau KPDNKK tu laju sikit buat kerja, turun ke bawah, cek, jangan ada peniaga-peniaga yang ambil kesempatan menaikkan harga barang terlampau tinggi, maka keadaan akan lebih terkawal. Dan pengguna juga dia ada peranan dia juga. Kalau ada pihak-pihak pengilang ke ataupun pihak-pihak yang mengeluarkan sesuatu produk mengambil kesempatan untuk menaikkan harga mereka sesuka hati, maka kita cari alternatif lain. Contohnya Milo, kan? Saya bagi contoh, jangan pula Milo sama saya. Saya bagi contoh, kalau Milo ambil kesempatan, pergi ke minuman lain, Ovaltine ke apa ke, kan? Itu cara peniaga, pengguna boleh memainkan peranan dia dalam memastikan supaya harga barang tu tidak menaik dengan melampau. Ini peranan yang kita boleh dimainkan. Selain jangan kita hanya tanya kerajaan apa kerajaan boleh buat. It's not an easy task. Jangan jadi macam pembangkang dulu, kan. Barang naik BN. BN barang naik. Baguslah ambil barang naik. Yang bahaya kalau barang dah tak naik. Okey. Ada orang nak tanya? Okey Dok, ni ada satu syarikat restoran lah. Dia kena saman RM10,000 Dok. Kenapa? Sebab dia tutup lewat sikit sebab orang order sate dengan dia. Apa nama syarikat ni? Kokos Sate. Kokos Sate? Dia Yeah. pukul tutup pukul apa? 6 pagi? Dia ada orang order last minute. Jadi dia buatkanlah sebab rezeki masuk kan. Pukul apa? Dia tak tulis dah pukul apa. Tapi lepas tu dia kena saman RM10,000. Jadi dia kata undang-undang ni betul-betul menyiksa lah. Yalah, kita tak boleh nak buat apa. Sebab kita pun ada seorang Perdana Menteri yang tahu hanya menggunakan denda untuk menambah pendapatan negara. Kan? Dia tak reti nak bawa foreign direct investment. Dia paksa supaya rakyat direct investment. Rakyat kena invest lah, bayar denda, kan. Kita pun orang politik pun tak boleh cakap banyak. Ya, betul. Cakap lebih je sekarang ni, zak RM100,000. Dia kena RM10,000 kan. Kita silap cakap RM100,000, 3 tahun penjara. Ya. Tapi benda betul kita kena cakap betul, kan. Kita tak boleh biarkan denda-denda ni menyebabkan kita tak boleh bersuara. Kalau misalnya orang macam kita ni semua berhenti daripada bersuara, berhenti daripada membela nasib rakyat, maka negara akan hancur. Negara akan hancur. Kita kena ada check and balance. Check and balance. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan kita ni ada kala kita kena hadap lah, kan. Cuma saya punya nasib baik, saya ada sahabat-sahabat lawyer-lawyer yang membantu. Tapi kalau lawyer bagus pun, kan, kalau mahkamah tu tidak mampu memberikan keadilan kepada kita, payah juga. Macam lawyer Dato' Sri Najib, semua bagus-bagus, hebat-hebat. Tan Sri, Syafi'i, anak dia Farhan,
Semua hebat-hebat. Wan semua hebat-hebat. Tapi mampukah beliau memperolehi keadilan? Yang ini menjadi persoalan. Okey, ada soalan lain? Okey, ni lah soalan ni berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir. Ya. Semalam dia masih lagi macam tak puas hati dengan Datuk Seri Najib. So banyak benda yang dicakap yang kepada netizen tak berapa bagus lah. Dia kata Najib penghancur UMNO, Najib ni pemusnah UMNO, Najib tak seperti bapa dia, Najib ni penyamun, perompak dan sebagainya. Saya rasa apa sebenarnya penyakit Tun Dr. Mahathir ni tu? Orang yang dah nak mati macam ni, sebelum dia mati dia akan buang tebiat. Ketawa kenapa? Kenapa? Cerita betul ni. Betul Biarlah dia. Biar dia Bagi aku Mahathir ni macam skeleton tau, skeleton. Tetapi dia boleh bergerak. So let it be. Biarkan Biarkan. Tunggu masa. Tak, maksudnya Apa dia cakap tu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. tak ada, maksudnya okey kita anggap dia macam tu lah tapi kalau kita tak nak anggap dia macam tu, kita pun jadi heran tu. Macam mana orang sebijak dia tu, kan? Kita nampak benda-benda yang Najib cuba buktikan, Najib difitnah dan sebagainya kan. Ramai yang dah berubah dah, ramai yang dulu tak sedar pun dah mula nampak. Tapi dia ni masih lagi tak nampak-nampak. Dan tentulah kalau misalnya Najib bebas dalam kes ni, maka orang akan cakap betul lah Najib difitnah oleh Mahathir, Najib difitnah oleh Muhyiddin. Kau rasa sistem perundangan kita nak membiarkan imej Perdana Menteri kita ni rosak? Sudah pasti mereka akan mempertahankan Perdana Menteri. The government in power, government of the day. Faham. Okey. Itu saja soalan ni. Itu saja soalan hari ni. Sebab Wan Kuris Ada. ada tu. Kalau Wan Kuris ada banyak soalan ni. Soalan ni dah tak berapa mengancam. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang berada di rumah yang boleh menjadi sahabat-sahabat yang menyediakan soalan bagi kita, bolehlah hubungi saya di talian 0116221523. 62215253. Kita memang nak cari mereka-mereka yang boleh prepare soalan setiap hari supaya live kita ni akan lebih interaktif, live kita ni akan lebih hangat dan memperkatakan tentang isu-isu semasa yang relevan dengan rakyat Malaysia. Jadi saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa untuk semua rakyat Malaysia. Stay tune. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.